Ya, Alhamdulillah, syukur kepada Allah pagi ini kita dapat solat subuh berjemaah sekali lagi kepada kaum kita, dan pagi ini kita rasa bersyukur sangat dengan kehadiran Fadil Ustaz Syahani Abdul Rahman. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum. Terima kasih yang sudah bersama kita. InsyaAllah pagi ini sama-sama kita dapat masa untuk kita dengar tazkirah dan Ustaz. InsyaAllah pagi ini Ustaz akan tadabbur surah An-Naba dari Imam Masjid tadi. Sama-sama kita hayati apa makna dan ibrah sebalik surah An-Naba, insyaAllah. Untuk Imam Masjid tadi silakan Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada Tuan Haji Erwan yang memberikan kepercayaan pada saya untuk hadir dan memberikan kuliah subuh pada pagi ini. Seluruh jawatankuasa surau Al-Mahabbah nilai, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, serta adik-adik dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kali pertama ke sini dapat bersiraturrahim dengan tuan-puan semua. Syukur kepada Allah atas nikmat ukhuwah dan mahabbah ya di surau Al-Mahabbah ini. Saya tak adalah jauh mana pun daripada Bangi sahaja, tapi kira merentas negeri jugalah ya. Alhamdulillah. Pada pagi yang singkat ini, pada pagi yang diberkati ini, insya-Allah saya diamanahkan oleh tuan imam kita untuk menerangkan apakah surah yang dibacakan semasa fardu subuh tadi. Begitulah yang terbaik sebenarnya ya, ayah ibu sekalian. Surah yang dibaca semasa salat berjamaah itu dihuraikan, diterangkan, dijelaskan maknanya. Kerana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang memperuntukkan masa untuk mempelajari Al-Quran yang dibaca dan kemudian menyebarkannya, mengajarkannya kepada yang tidak hadir. Apabila kita memerhatikan bagaimana Nabi mendidik para sahabat sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhum, Nabi akan mendidik mereka dengan beberapa peringkat, dan kami cuba mudahkan faham masyarakat dengan 5T. Jadi bila kita baca Quran, kita kena cuba tanya, semak, adakah kita telah berusaha sedaya upaya untuk menyempurnakan 5 tuntutan Al-Quran kepada kita. Pertama sekali dia panggil tilawah. Jadi Alhamdulillah kita dapat dengar bacaan tuan imam kita tadi, dan saya percaya tuan-puan semua bukanlah kali pertama mendengar surah An-Naba, dan kita semua hendaklah membaca surah ini dengan sebaik mungkin dari sudut tajwid, dari sudut makhraj, dari sudut membacakan ia sebagaimana ia diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, jadi sebutannya mesti betul-betul kearaban gitu. Dan kita tidak sebenarnya perlu rasa malu sebab saya orang Melayu, tak biasa dengan bahasa Arab. Majlis tilawah dan hafazan Al-Quran antarabangsa, siapa yang menang? Bukan hanya qari, bahkan qari'ah, dan bukan kali pertama. Sebelumnya kita pernah ya menang beberapa kali. Jadi pengajaran daripada majlis tilawah dan hafazan Al-Quran antarabangsa baru-baru ini, Allah boleh kurniakan Al-Quran kepada bangsa Arab. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW dan para sahabat yang berbangsa Arab. Dulu mereka adalah generasi yang diubah oleh Al-Quran. Tapi hari ini Allah boleh jadikan orang yang baca Quran lebih sedap orang Malaysia, orang Nusantara, orang di Asia. Jadi ini satu fenomena kemukjizatan Al-Quran.
Orang yang lidahnya bahasa Arab sekalipun, yang hidupnya sejak daripada kecil dengan bahasa Arab sekalipun, Allah boleh jadikan orang yang lidahnya selalu cakap Melayu, tetapi dalam hal membaca Al-Quran, T nombor 1 saya sebut tadi, tilawah, kadang Allah kurniakan orang bukan Arab, dia panggil ajam, punya lidah yang lebih baik bila membaca ayat-ayat Allah. Nombor 2, ayah ibu sekalian, saya selalu sebut pun perkara ni bila kali pertama datang ke mana-mana tempat. Yang kedua, ini adalah tafsir ataupun terjemahan dan tafsiran. Maknanya ini tugas saya lah. Jadi bagus sebenarnya kalau ini boleh dijadikan budaya, di mana bila kita buat tadarus Al-Quran bulan Ramadan, kita adalah satu orang yang kita berikan amanah 5 minit, 10 minit, cuba hurai sikit tentang surah tu. Jadi tak adalah kita ini hanya mendapat 10 pahala daripada satu huruf, tetapi kita juga beroleh ilmu daripada surah berkenaan. Jadi tafsir ataupun kita ni orang awam, mulakan dengan terjemahan belik, and then mungkin ada certain ayat kena faham lebih sedikit, takut nak elak salah faham, maka ia dinamakan tafsir. Tafsir ni maksudnya apa dalam bahasa Melayu ya ayat ni. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. An-Naba ni apa ya ustaz? Cuba bantu kami faham. Dan beberapa perkataan-perkataan yang terdapat di dalam Al-Quran yang memerlukan kepada pencerahan. Perlu kepada kuliah subuh macam ni, perlu kepada kuliah maghrib. Jadi ilmu antara ilmu yang sangat mulia, ya, dan mesti dipandang mulia adalah ilmu tafsir. Kemudian bila kita dah faham, contoh amma yatasaalun, tentang apakah yang mereka itu persoalkan. Jadi alhamdulillah kita faham. Anin naba'il azim, tentang satu berita yang sangat besar. Berapa kali sangat saya buat tu? Ia menggambarkan azim. Jadi sekarang nombor 3 selepas tilawah dan tafsir adalah tadabbur. Jadi tadabbur ini adalah perkataan yang datang daripada Al-Quran sendiri. Ia menunjukkan perintah daripada Allah. Dia bukan saranan para ulama yang kita boleh buat pilihan. Ia adalah perintah Allah, dan Allah tahu kemampuan kita bila dia memerintahkan sesuatu. Betul kan? Bila Allah perintahkan haji, adakah semua kita sudah haji? Tak. Semua kita belum mampu dari sudut kewangan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Tetapi adakah bermaksud rukun pergi ke Mekah itu tak boleh dibuat? Sampai bila-bila tak mampu nak dibuat? Tidak. Tapi kena ada usaha lah untuk menunaikan perintah Allah berkenaan. Sebab bila Allah perintahkan sesuatu kepada manusia, maksudnya kamu boleh buat. Jangan bagi alasan. Kena ada usaha. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, mungkin ada 10 langkah nak boleh sampai ke Baitullah. Bila Allah suruh kita berpuasa, kita boleh buat tak? Kita boleh buat 30 hari berturut-turut, dari pagi sampai ke malam, dari pagi sampai ke petang. Maka begitulah juga bila Allah perintahkan tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, mengapakah mereka tidak melakukan tadabbur Al-Quran, atau hati mereka terkunci. Jadi ayat ini bermaksud tadabbur adalah sesuatu yang memerlukan aktiviti di mana? Kalau tafsir ini di sini kita cuba faham apa kata Ibnu Katsir rahimahullah, apa kata Qurtubi rahimahullah, apa kata ulama tafsir, dia memudahkan kita faham. Itu di sini. La'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tapi T nombor 3 apa dia tadi ayah ibu? Bukan tadabbur ya. Tadabbur. Tadabbur adalah perbuatan qulubin aqfaluha, perbuatan ataupun aktiviti membabitkan hati. Cuba rasa ayat tu adalah firman Tuhan kepada kamu. Kamu kena hadirkan perasaan yang Allah mahu menegur kamu. Kamu kena yakin yang Allah nak memberikan kamu apa yang kamu cari selama ni. Jangan meraba-raba lagi dalam kegelapan. Ini cahaya, aku nak bercakap dengan kamu. Tadabbur adalah proses berfikir. Jangan buat kerja lain. Just berfikir tentang ayat Allah. Apakah yang Allah nak sampaikan pada saya?
Apa yang saya kena ubah daripada perangai-perangai saya? Karena Al-Quran mengubah para sahabat, mengapa tidak mengubah kita? Surah Taha mengubah Umar Al-Khattab, kenapa surah Taha tidak mengubah kita? Al-Quran telah menguatkan iman orang-orang Palestin, mengapa tidak menguatkan iman kita? Jadi ini bukan salah Al-Quran, ini salah kita berinteraksi. Cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, ayah ibu sekalian. Jadi tadabbur adalah perintah Allah, lakukanlah dalam kadar kemampuan yang boleh ayah ibu buat. Contohnya surah An-Naba ni ustaz, 40 ayat, jenuh paling kurang 40 minit nak duduk kat surau tadabbur. Ambillah 1-2, ambil 1-2 ayat pun cukup. Yang kita dah faham tafsir dan telah kita dapat baca tilawah dengan baik. Nombor 4, bila kita dah hayati, kita dah berfikir, kita kena cuba hafal kalau boleh. Namanya tadhakkur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru. Kami turunkan Al-Quran itu penuh dengan makna dan keberkatan untuk kamu melakukan tadabbur, penghayatan, dan untuk kamu ingat sepanjang mengendalikan kehidupan. Hari ini hari Sabtu, ayah ibu mungkin akan macam saya lah, nak main bola dengan anak-anak kejap lagi. Masa main bola tu, ada tak ayat Allah dalam kepala kita? Maksudnya, apa saya buat ni Allah suka ke tidak? Macam mana saya nak main bola dengan anak-anak dalam keadaan Allah suka perbuatan saya dan ia menjadi ibadah? Tengah hari kat mana ni? Hari ni nak pergi mana? Tengah hari ada kenduri katakan, yang jeras sebelah panggil. Macam mana saya nak pergi kenduri ni dalam keadaan Allah suka kepada perbuatan saya ke kenduri itu? Jadi apa yang perlu hadir dalam fikiran kita adalah, apakah agaknya ayat-ayat Allah ataupun rujukan saya, cahaya saya, supaya perbuatan saya pergi ke kenduri adalah catatannya adalah malaikat belah kanan dan bukan belah kiri. Kalau belah kiri ni apa? Masa kenduri itulah nak mengumpat orang. Tapi kalau catatan belah kanan, kita bersilaturahim, memberikan salam. Sebab semua ni tadhakkur. Kita tahu Al-Quran ada sebut, hadis ada sebut, agama ada sarankan. Jadi tazakkur adalah kita cuba ingat Allah sepanjang 24 jam kehidupan, menerusi ayat-ayat Allah yang sempat kita ingat. Tazakkur artinya juga cuba hafal. Kalau An-Naba ni 40 ayat, ambillah 2-3 ayat. Kita boleh faham, alhamdulillah, 40 ayat. Tapi tadabbur, ambillah 2-3 ayat. Dan apa yang dah kita tadabbur, cuba hafal. Sebagai contoh kan, mungkin kita tak ingat surah Alam Nashrah, tapi saya percaya ayah ibu boleh ingat fa inna ma'al usri. Boleh sebut belaka. Jadi ada ayat Al-Quran yang memang kita hafal, dan Allah memang mahu kita hafal supaya ia dapat dibaca dalam solat. Ayah ibu tahu ya, tempat terbaik untuk ubah hati adalah solat. Solat kita baik, baiklah kehidupan. Solat kita buruk, buruklah kehidupan. Kerana solat itu mendidik hati. Kalau hati itu baik, baiklah kehidupan. Kalau busuk hati itu, busuklah kehidupan. Itulah yang Nabi SAW sebut sebagai seketul daging yang menentukan perangai. Dan cara terbaik untuk baiki hati adalah kita putuskan hubungan dengan dunia dalam tempoh 5-10 minit dan hanya 100% mendengar dan memahami dan membaca ayat-ayat Allah semasa solat. Dan akhir sekali, selepas kita tadhakkur, tabligh, kita kena sebarkan pada yang tak hadir. Sebab ramai tak mampu nak hadir dalam majlis yang kita mampu hadir. Jadi sebarkanlah. Kita yang ada kelebihan boleh buat konten, buatlah konten. Kalau pandai melukis, buatlah lukisan. Kalau pandai buat posting, buatlah posting. Kalau berani pegang mikrofon, peganglah mikrofon. Terpulang paling kurang anak-anak kita yang tak datang ni,
cucu-cucu kita ni kena bagi tahu balik, ustaz daripada Bangi tu dia cakap pasal surah apa entah, tak apalah, tak ingat surah apa, yang penting 5T. Okey, ayah ibu, itu nombor 1, 5T. Yang kedua, kita nak mula masuk kepada surah yang bernama An-Naba, dan ia berada dalam juzuk yang keberapa? Semua maklum, ia adalah ketua juzuk Amma. Kenapa nama juzuk Amma? Sebab surah ni lah, Amma yatasaalu. Saya nak tanya, kenapa Al-Quran dia punya penghujung, dia punya surah-surah di hujung pendek-pendek je? Kan? Surah paling pendek dalam Al-Quran yang ayah ibu suka, surah Al-Kawthar, okey, duduk dekat juzuk 30. Surah yang pendek tetapi besar ganjarannya sepertiga Al-Quran, membacanya seperti membaca sepertiga Al-Quran, kerana kandungannya adalah isi kandungan sepertiga Al-Quran, namanya Tauhid, surah Al-Ikhlas. Dan ayah ibu mesti hafalah dan baca sebelum tidur 2 kul Mu'awwidhataini. Jadi macam-macam surah yang sudah tadhakkur, yang sudah melekat, betul? Duduknya di juzuk Amma. Kan ayah ibu hafal Al-Baqarah belaka di sini. Jadi cuba fikir sekejap, kenapa Al-Quran ini dia berakhir dengan surah pendek-pendek tetapi bermula dengan surah panjang-panjang. Lepas baca Fatihah tu, surah apa tuan-tuan? Surah yang tak tahulah berjaya khatam ke tidak kan bila baca tu. Berbanding baca juzuk Amma. Baca An-Naba ni sekejap je boleh khatam. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah panjang, Ali Imran panjang, An-Nisa panjang, Al-Maidah panjang. Starting Quran ni panjang-panjang, ending Quran pendek-pendek. Bapa jadi lagu tu? Jadi kita kena ingat yang susun ni bukan ulama. Yang susun 114 surah bermula daripada Al-Fatihah dan Al-Baqarah dan Ali Imran dan berakhir dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini bukan kerja Nabi SAW. Ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana. So bila kita tahu Al-Quran disusun oleh yang maha bijaksana, maka kita kena tanya kat mana bijaknya susunan begitu. Maka ulama kaji, dan Allah kurniakanlah sedikit ilmu saya masa belajar sarjana dulu, iaitulah cuba kaji rahsia susunan surah. Jadi kenapa penghujung Al-Quran surah pendek-pendek? Sebab Allah tahu ada orang dia tak boleh beri perhatian terlalu lama kepada Nabi SAW bila Nabi buka mulut. Sebab dia sibuk nak berniaga. Mekah ni World Trade Center. Berbanding negeri-negeri lain termasuk Yathrib, sebelum Rasulullah datang SAW, ada banyak negeri di tanah Arab ni. Apa beza Mekah dengan seluruh bandar-bandar lain? Mekah diberi gelaran ketua bandar-bandar. Hatta Taif sekalipun, ketua kepada bandar-bandar ini termasuk Taif, ketua kelas dia adalah Mekah. Sebab tu gelaran Al-Quran kepada Mekah Ummul Qura, ketua kepada bandar-bandar ataupun ibu kepada bandar-bandar. Maknanya semua bandar-bandar ini akan balik pada ibu. Sebagaimana anak-anak bila ada masalah akan balik pada ibu. Sebab apa? Setahun sekali berlaku apa? Sebelum Islam datang lagi, setahun sekali akan berlaku apa? Sejak pada zaman Nabi Ibrahim lagi akan berlaku haji. Walaupun dengan cara yang jahiliyah sebelum Nabi sampai, tetapi memang setahun sekali orang menghormati Makkah dan rumah Allah. Jadi bila orang datang beribadah, orang datang jauh-jauh takkan nak beribadah je. Mesti orang Quraisy akan bijak menjadikan Makkah bukan hanya pusat ibadah tetapi juga pusat perdagangan, World Trade Center. Jadi orang datang nak beribadat,
dan orang datang nak berdagang, beli barang-barang yang tak pernah mereka dapat di tempat lain, maka Mekah adalah World Trade Center. Jadi kalau nak faham World Trade Center ni tuan-puan, saya tak tahu ada mall ke tidak yang terdekat dengan kita. Yang nilai ke kan? Kalau saya dekat Bangi tu IOI Terajaya lah. Cuba try sampaikan Quran kat situ. Tak payah Quran lah, cuba bagi tazkirah kat situ. Berapa minit orang boleh dengar sebelum dia masuk balik kedai kasut tu? Dia orang pergi ke mall untuk beli barang-barang. Tiba-tiba ada orang memunculkan dirinya untuk berdakwah. Memang akan ada orang dengar, tetapi dia bersifat lalu lalang. Oh, okey. And then dia kembali kepada tujuan utama dia datang. Dia datang daripada jauh. Mekah, yang datang kepada Mekah adalah seluruh tanah Arab. Dan datang daripada jauh, mereka bukan datang untuk dengar tazkirah. Jadi Allah Maha Bijaksana. Dia menjadikan permulaan dakwah Nabi SAW adalah penghujung Al-Quran. Nabi memulakan dakwah dengan surah-surah pendek. Innahu yabda' bil mufassal, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi ni, ya, bila berdakwah kepada orang Makkah, aku perhatikan dia memulakan dengan surah pendek-pendek. Sebab apa? Sebab orang Makkah dia sibuk. Dia sibuk untuk membina kekayaan, pendapatan, tetapi belas kasihan Allah, at least awak dengarlah walau 2-3 ayat. Sebab tu surah-surah di hujung Quran 2-3 ayat, 3-4 ayat. Betul kan? Sebab Al-Quran ini dia turun daripada Allah dan Allah faham manusia. Jadi ada orang boleh berikan masa seminit dan beritahu saya surah apa yang saiz dia seminit. Siapa yang rumahnya daripada surah Al-Mahabbah ni adalah Al-Ikhlas, sebelah tu je. Nak balik tu, Qul huwallahu ahad, lintah jalan. Allahus samad, ketuk pintu. Walam yalid walam yulad. Dah sampai dah. Jadi ahli-ahli jemaah ni kalau orang tanya rumah kat mana, just mention surah apa. Boleh budaya kan. Daripada mana Ustaz Syahri? Al-Baqarah. Jalan kaki jauh gila ni, tapi mujulah naik kenderaan, hanya jarak surah 30 minit. Al-Mulk barangkali lah, ataupun surah As-Sajdah gabung dengan Al-Mulk, jadilah 30 minit. Ayah ibu, tuan-puan sekalian, untuk lebih mudah faham, kenapa hari ini ramai orang suka TikTok. Saya ada ingat anak-anak muda je suka TikTok. Bila saya tengok saya punya followers di TikTok, rupanya majority 30 ke atas. Saya ingat adik-adik, saya ingat anak-anak muda. Tapi rupa-rupanya yang sudah dewasa pun, mereka lebih banyak masa di TikTok. 10 tahun lepas benda ni tak berlaku. 10 tahun lepas Facebook kalau buat live pun mungkin, alhamdulillah lah, ada ramai yang dengar sejam. Ya, mereka yang boleh memberikan masa macam ayah ibu, boleh mendengar kuliah subuh sampai sejam ni. Ini luar biasa. Ya, pada hari cuti kita nak bersama keluarga, tapi boleh berikan masa. Tetapi di luar sana ayah ibu, ya, anak-anak, cucu-cucu kita, ya, dan kawan-kawan kita, ada yang kerana terlalu sibuk dengan perdagangan, perniagaan, maka mereka hanya boleh buka TikTok untuk mereka menghilangkan kebosanan mereka. TikTok ni tuan-tuan tak boleh buat konten lebih pada 3 minit, jadi orang tak tengok. Jadi kejap-kejap scroll benda lain, kejap-kejap scroll benda lain, kejap-kejap scroll. Itu zaman sekarang di mana orang tak boleh bagi perhatian dengan terlalu lama pada satu-satu perkara. Maka macam mana nak sampaikan Quran ataupun berdakwah di platform itu selain daripada platform macam ni? Pendakwah tidak boleh terkebelakang dan tidak menyantuni semua orang. Jadi ada mad'u, orang yang kita nak dakwahkan ini, mereka jauh daripada agama, cuma mereka tidak pernah berpisah dengan telefon, mereka tidak pernah berpisah dengan media sosial, mereka tidak pernah berpisah dengan TikTok. Jadi kita nak sampaikan konten pun kena bijak. TikTok contoh platform yang kita boleh sampaikan surah pendek-pendek. Jadi apa cerita pendek tentang Al-Quran yang boleh disampaikan? Subhanallah. Jadi juzuk Ammah adalah juzuk yang surahnya pendek-pendek,
dan ia diketuai oleh surah An-Naba. Dan surah An-Naba ini ayah ibu 40 ayat, memang mustahil untuk saya hurai hari ini, tetapi alhamdulillah saya akan beritahu ayah ibu apa yang boleh membantu ayah ibu untuk hafal surah ni. Itu saya punya amanah hari ini dalam baki 30 minit ni. Bukan untuk faham setiap ayat, tak boleh berlaku, mustahil berlaku 40 ayat, melainkan kena program satu hari, paling kurang separuh hari, paling kurang 3 jam. Tetapi dalam tempoh 30 minit ini, apa yang boleh saya buat adalah beri motivasi kenapa kita semua kena hafal surah An-Naba. Ataupun apa cerita ustaz surah ni, apa yang menarik ustaz, cuba cerita kat kami, cerita. Jadi nombor satu, ya, An-Naba tu sendiri maksudnya apa? Kita kena biasakan diri tanya, surah tu ustaz apa maknanya? Lepas An-Naba apa ya ibu? An-Nazi'at. An-Nazi'at tu Gabriel. Tanya, ustaz, ustazah, sebelum An-Naba apa ayah ibu? Al-Mursalat. Al-Mursalat tu apa ustaz? Biasakan diri tanya nama surah tu apa, kerana nama surah di dalam mushaf kita ini, ia adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada surah ada pelbagai nama. Ada surah yang ada pelbagai nama. Contoh Al-Mulk, ia juga disebut surah Tabaraka alladhi biyadihi. Surah As-Sajdah, ia juga diberikan nama Alif Lam Mim Tanzil. Surah At-Taubah juga diberikan nama Bara'ah. Ya, surah Ghafir juga dinamakan surah Al-Mu'min. Jadi ada beberapa nama kepada surah-surah tertentu, tetapi yang tertulis dalam mushaf adalah apa yang ulama dapati itu nama yang betul-betul daripada Allah. Dan kena ingat, nama surah ini adalah rumusan surah itu dalam satu perkataan. Wow. Saya ulang, surah 40 ayat ni ada macam-macam cerita. Ayah ibu akan mendapati cerita Allah, cerita hari kiamat, cerita alam dunia, cerita alam neraka, cerita alam syurga, cerita padang mahsyar. Ulang balik. Ada 5 bahagian dalam surah An-Naba. Yang pertama, Allah cerita tentang kiamat, sangkakala 1, sangkakala 2. Yang kedua, Allah cerita pasal gunung, ganang, matahari, langit, hujan, dipanggil alam dunia yang kita boleh lihat sekarang. So masa sekarang ada di bahagian yang kedua, masa depan ada di bahagian 1. Kemudian pembalasan, alam neraka. Nombor 3. Nombor 4, alam innalil muttaqina mafazan, alam syurga. Dan yang kelima adalah pada mahsyar. Jadi Allah menyusun dengan 5 isi penting. Tetapi kenapa nama surah ini An-Naba? Kalau Allah menamakan surah itu lembu betina, mesti ada sebab. Jadi kita kena tahu maksud nama surah itu. Jadi An-Naba ini tuan-puan sekalian, dengar elok-elok, kerana kita akan beroleh surah ini menceritakan tentang apa dengan hanya nama surah, iaitu berita yang sangat besar dan mesti diberitahu kepada semua orang hingga menghasilkan tindakan. Ulang balik. Supaya bila ayah ibu ulang, ayah ibu akan ingat. Sebab kita mengajar ni kita tahu ada kaedah yang boleh membantu ingatan ketika kita tidak mampu mencatat. An-Naba adalah berita besar, bukan berita kecil. Kalau sekadar nak beritahu kucing ada 4 kaki, itu bukan Naba. Kalau sekadar nak beritahu insya-Allah pukul 1 ni jamaah akan sembahyang Zuhur, itu bukan berita besar. Itu hanya khabar. Dalam bahasa Arab, bahkan dalam Al-Quran ada perkataan khabar. Jadi ia hanya melaporkan, surat khabar hanya melaporkan bajet 2025 contohnya semalam, hanya melaporkan sahaja. Tetapi bila berita itu besar, ciri nombor 1. Ciri nombor 2, viral.
Dia mesti dipindahkan dari mulut ke mulut. Dia mesti dipindahkan dari pintu ke pintu. Kalau orang Arab dulu di Mekah, dia kena ketuk pintu. Dia kena bunyikan loceng. Satu orang kena berdiri di Bukit Safa, membuat pengumuman dalam keadaan tak pakai baju, untuk tarik perhatian. Ini ada berita besar, ada tentera nak datang, nak menyerang kita. So nombor 3, dia memerlukan action plan. Dia memerlukan tindakan. Jadi bila sesuatu itu memenuhi 3 syarat ini, maka namanya bukan khabar, namanya adalah naba. Ini berita besar. Maka bila Allah memberitahu amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, orang Quraisy mempersoalkan, mempertikaikan, kiamatnya bila tu? Sindir. Tetapi bagi Allah, awak nak sindir ni pun biarlah bertempat. Awak sindir benda yang bukan sepatutnya awak sindir. Amma yatasaalun, awak tahu awak sindir apa tu? Ia adalah sesuatu berita yang mesti diberitahu kepada semua orang dan memerlukan tindakan. Jadi daripada nama surah sahaja ayah ibu, kita belajar bila kita dengar macam-macam berita viral, hati bercerai lah, kita kena tanya, ada faedah ke aku nak ambil tahu? Ke ada berita lah yang patut aku ambil tahu? Sebab apa ciri nombor 1 tadi? Berita besar yang perlu saya beri perhatian. Malaysia kalah 2-0 dengan New Zealand bola sepak. Berita besar? Ya, berita besar. Berita yang saya perlu ambil tahu. Tetapi penting sangat ke untuk hidup saya? Jadi dalam hidup kita ada macam-macam isu, apatah lagi kita dengan Facebook, kita dengan telefon sentiasa akan dapat update tentang pelbagai berita. Ya. Tetapi tuan-puan kena tanya, adakah ini penting bagi saya? Allah mengumumkan berita yang kamu kena beri perhatian adalah ayat-ayat tentang akhirat, kerana ia bahaya yang dalam perjalanan. Bila bahaya dalam perjalanan, ya, contohnya bala tentera sedang datang ke bumi nilai, tak cuak. ATM dalam perjalanan ke nilai, tak cuak. Cuak lah. Jadi kena bagi tahu semua orang, get ready, ada bahaya nak datang. So kita akan bagi tahu setiap orang. Zaman dulu mana ada telefon, WhatsApp group. So kena bagi tahu setiap orang. So kena viral, ciri nombor 2. Maknanya berita hari akhirat kena sebarkan supaya semua orang. Nombor 3 apa dia? Buat bekalan, buat persiapan. Ini adalah rahsia nama surah ini, 40 ayat. Sebab apa? Ia menceritakan tentang apa menanti kamu di hadapan. Dan cara Allah bercerita adalah cara yang akan menyentuh emosi anda, sehingga anda merasakan ramai orang kena tahu dan kita kena buat sesuatu. Jadi Allah akan paparkan dalam surah ini bukan hanya cerita akhirat, tetapi action plan. Apa yang perlu saya buat. Kemudian ayah ibu, apabila kita tahu nama surah ini, kita kena tanya lagi satu soalan. Minta maaflah kalau dia adalah perkara yang jarang kita buat, tetapi inilah peranan kami di Tadabbur Center di Bangi itu, nak didik masyarakat untuk tanya soalan-soalan berikut. Dia membantu kita faham surah tu tentang apa. Nombor 1, rahsia nama surah. Yang kedua, surah tu duduk mana? Dia duduk lepas Al-Mursalat, dia duduk sebelum An-Nazi'at. Tahu ke tidak? Adik-adik yang mungkin hafal Al-Quran, hafal tak turutan nama surah? Carilah nasyid tentang 114 tu, ya, supaya boleh ingat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'u, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, sampai habis. Sebab bila anda hafal, anda akan tahu ini susunan yang luar biasa. Contoh, surah An-Naba menceritakan tentang 2 peristiwa besar. Sebab tu ayah ibu akan jumpa kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Nanti kamu yang menyindir hari kiamat dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kamu akan tahu.
Thumma kalla saya'lamun. Allah ulang kali kedua, nanti hampa akan tahu. Kenapa sampai 2 kali Allah ulang? Ya, kita tahu jawapan mudahnya adalah orang lalai kena diingatkan berkali-kali. Hei, catat. Maknanya kita kena ingatkan anak-anak kita bila mengambil kelas, kuliah, jangan duk main telefon, catat. So 2-3 kali seorang ibu, seorang ayah kena berpesan, makan, turun makan, berhentilah main PS4 tu. So kadang bila kita nak bangunkan dia daripada tidur untuk sembahyang subuh, takkan sekali je nak bangun, terus bangun, yo mama, mana boleh, kita kena sebut paling kurang 10 kali, ya, bangun. Begitulah sifat orang tertidur, yakni orang-orang lalai. Kita kena ulang paling kurang 2 kali. Dalam surah Juz Ammah banyak ayat yang Allah ulang 2 kali. Tetapi pada pengulangan itu pun ada rahsia. Sebab kalau kita kaji surah ini, ada 2 alam Allah beri perhatian. Pertama sekali mahsyar, yang kedua adalah neraka ataupun pembalasan. Alam yang pertama sangat menakutkan, apatah lagi alam kedua yang sifatnya kekal abadi. Alam nombor 1, anda akan mendapati surah An-Naba memberikan perhatian kepada mati hidup balik dan berlaku perhimpunan besar-besaran. Kemudian akan berlaku situasi anda menunggu, na'udzubillah, bukan kita, mudah-mudahan, menunggu ribuan tahun untuk mendapat nombor bagi berlakunya hisab. Itu belum lagi hisab. Menunggu giliran untuk dihisab adalah sesuatu yang merana. Perhatikan saja ayat terakhir surah ini yang imam kita baca tadi. Inna anzarnakum 'adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada orang kafir itu, azab itu sudah hampir, dan pada hari itu nanti mereka akan melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua tangan mereka, dan orang kafir itu mengatakan alangkah baiknya kalau dahulu aku menjadi tanah. Sebagian ulama mentafsirkan ayat ini adalah orang kafir bila melihat binatang dihisab tahu, tetapi tidak menerima sebarang kesudahan syurga atau neraka. Sesiapa yang pernah ada tanduk, kerana bergaduh tercabut tanduknya, dia akan mendapatkan semula tanduknya. So Allah jadikan binatang ini dihisab, dan selepas dihisab jadi tanah. Bila orang kafir melihat situasi ini, mereka mengharapkan, aduh, kejap lagi giliran aku, ini giliran binatang dulu. Aku tahu kesudahan aku tak baik, Tuhan, kalau aku boleh jadi tanah sekarang. Sebab jadi tanah maknanya tidak dihisab. Jadi ini suasana apa? Ini suasana yang pertama, kalla saya'lamun. Thumma ni artinya kemudian itu selepas beberapa lama mereka akan tahu. So selepas hisab, tuan-tuan, yang panjang, sebab tu thumma digunakan kerana hisab yang panjang. Dan sasaran utama surah ini adalah orang-orang mukadzibin, orang yang mendustakan hari pembalasan. Maka berlakulah ketakutan yang kedua, dan ini ketakutan yang paling dahsyat. Thumma kalla saya'lamun, cerita tentang alam pembalasan neraka. Kita tanya soalan, kalau surah ini memfokuskan kepada bangun daripada kubur dan kesudahan di hari akhirat, maka Al-Mursalat cerita apa? Dia akan cerita berbeza, tapi ada kaitan. Al-Mursalat ni, ayah ibu, cerita tentang tak payah tunggu bangun daripada lubang kubur baru Allah nak azab. Dekat dunia pun Allah boleh azab. Sebab tu bila saya nak rawat hati dengan kejahatan rejim Zionis di Palestin, ya, dengan kematian dan kesyahidan Yahya Sinwar, saya ubah hati dengan surah Al-Mursalat. Seolah-olah dalam hati ni, jaga hampa, Allah boleh bertindak, tak payah tunggu akhirat. Allah boleh bertindak sebagaimana Allah bertindak pada umat terdahulu. Rejim bukan hanya pada zaman ni, rejim dah pernah ada zaman Thamud, Ad, Madian, Fir'aun. So Mursalat menceritakan semua ini.
So ada azab di dunia, Al-Mursalat buat liputan. Ada azab di akhirat, An-Naba buat liputan. Dan An-Nazi'at, duduk kat mana An-Nazi'at ni? Selepas An-Naba. Liputan An-Nazi'at, nama surah tu sendiri. Kalau Al-Mursalat, nama surah tu adalah angin yang datang membawa sesuatu. Angin yang datang ada yang baik, tetapi ada angin yang datang membawa malapetaka, dan itu berlaku di dunia. An-Nazi'at pula adalah merujuk kepada azab semasa maut. Mati itu sendiri satu bentuk azab bagi orang kafir. Kerana orang kafir, semoga mereka yang membunuh orang-orang Palestin itu akan akhirnya melihat malakul maut dalam rupa paras An-Nazi'at. Tahu apa itu An-Nazi'at? Pencabut nyawa dengan sangat keras. Ayah ibu, itu serba sedikit tentang surah yang ada di kiri dan kanan An-Naba ataupun jiran kepada Naba. Okey, ini yang paling penting ayah ibu. Saya akan sampai ke dalam masa yang singkat dan mudah sahaja. Surah An-Naba adalah perjalanan 5 bahagian. Bahagian yang pertama, masih ingat? Ia menceritakan tentang muqaddimah. Surah ni akan berbicara tentang 2 alam. Dan sebelum Allah berbicara tentang 2 alam itu, ingat lagi tak alam apa tadi? Nak balik tak? Nak balik kena jawab soalan cikgu. Okey, Ustaz, kita habis berapa Ustaz sepatutnya? 7 suku boleh Jadi jawablah, nanti pukul 8 pun habis. Okey, kita tamatkan 7 suku insya-Allah. Alam nombor 1 menceritakan tentang takutnya padang mahsyar. Ia bukan padang bola. Nama je padang, tapi dia bukan padang. Namanya mahsyar, perhimpunan yang mengejutkan. Semua orang bangun daripada tidur, semua orang bangun daripada kubur, terkejut belaka. Dan alam yang kedua adalah alam pembalasan, khususnya neraka. Kerana cerita neraka lebih panjang lebar dalam surah An-Naba berbanding cerita syurga. So sebelum Allah bercerita tentang kamu lawan Nabi, jaga kamu. Sebelum Allah cerita tentang hukuman dan pembalasan, Allah bawa terlebih dahulu bahagian kedua. Apa bahagian kedua tadi? Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Kamu tak nampak bumi, kamu nak nampak gunung, kamu tak tengok pasangan kamu tak tengok tidur kamu tak tengok malam, kamu tak tengok siang, kamu tak tengok langit, kamu tak tengok matahari, kamu tak tengok hujan. Soalan, kenapa Allah suruh kita tengok? Kenapa Allah mahu kita tinggalkan sekejap telefon dan media sosial dan beri masa tengok apa di sekeliling kita? Dulu bahagian kedua ni, orang Arab ketika zaman Quran turun, memang diorang confirm boleh buat. Sebab apa? Diorang berdagang, pergi jauh-jauh, naik unta, bukan ada iPhone. Naik unta boring, nak buat apa? Tengoklah sekeliling. So bahagian kedua ni memang mudah difahami oleh orang kafir. Sebab mereka memang nak kaya dengan cara bermusafir, berdagang rihlat asy-syita'i was-saif. Ke Yaman bahagian selatan, ke Syam bahagian utara. So naik unta, bukan boleh buat apa, nak bersembang pun seorang-seorang dia je. So apa yang dia akan nampak adalah alam naj'alil arda mihada wal jibal. Diorang akan RNR di gunung, wal jibala autada. Kemudian bila datang akhir zaman ini, baru kita rasa bahaganya ayat-ayat begini. Kerana manusia, mudah-mudahan bukan kita ya ibu, sebab tuan-puan orang yang baik datang sembahyang berjemaah, datang ke surau, kita mula diganggu oleh skrin dan device. Kita mula diganggu dengan orang tengok tak kepada saya ni, kenapa tak like, kenapa tak share. So lebih banyak kita punya masa screen time dekat sini, hingga kita biar apa yang ada di alam ni bercakap seorang-seorang. Ingat betul-betul, pegang betul-betul kenyataan daripada Buya Hamka, penulis tafsir Al-Azhar. Sesungguhnya alam ini bukan lukisan yang mati. Ayah ibu tengok lukisan, saya tengok lukisan, kadang-kadang tengok sekali dah boring dah.
Sesungguhnya alam ini bukan lukisan yang mati. Ia adalah guru yang sentiasa berbicara tanpa jemu. Cuba faham kenyataan itu. Matahari terbit, bukan saja-saja dia. Dia terbit sebab dia tahu ada yang akan cuba dengar apa yang dia nak sampaikan. Cuma bahasa matahari, bahasa bulan purnama kemarin, bahasa siang, bahasa hujan, bahasa guruh, itu sebenarnya bahasa yang kita hanya boleh faham diorang cakap apa bila kita baca Quran. Sebab Quran akan cakap, guruh tu aku buat sebab apa, hujan aku buat sebab apa. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kalau kita tak baca Quran, dia macam kita tak tahu terjemahan ucapan guru. Ini zaman caption tuan-tuan, zaman subtitle. Kalau kita tak faham satu ucapan, kita akan rujuk translator. Quran seolah-olah translate apa yang burung cakap bila tuan-puan nampak burung. Subhanallah. Maknanya alam di sekeliling ni sentiasa bercakap kepada kita, awak akan mati. Tetapi itu bukan isu besar. Itu bukan nabak. Setiap orang akan mati. Itu bukan isu besar. Betul atau tidak? Semua orang percaya pada mati. Tetapi tak semua orang percaya lepas mati hidup balik. Itulah yang menyebabkan surah ini bernama An-Naba. Kerana ramai tidak beriman, lepas mati akan hidup balik dan soal siasat akan berlaku. Seseorang yang percaya Allah akan siasat perbuatannya, dia tak akan berzina. Sebab dia takut mati masa berzina. Dia tak akan mencuri. Kerana dia takut mati masa mencuri. Jadi ayah ibu, Allah menceritakan tentang alam ini kerana apa yang Allah cerita ini dia sampaikan satu topik sahaja. Lepas awak mati, awak akan hidup balik. Sebab tu ada ayat contoh saja. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Kamu tidur malam tadi, kami yang memberikan kerehatan. Kamu tidur waktu mana? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Kamu tidur waktu malam, kami jadikan malam itu pakaian. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Lepas malam datang siang. Okey, apa berlaku bila datang azan subuh? Tuan-tuan bangun. Bangun pada waktu siang, tidur pada waktu malam, bangun pada waktu siang. Ayat 10, ayat 11 tu mengajar, begitulah kamu akan bangun daripada lubang kubur. Sebab tu kita doa bangun tidur dengan doa macam mana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahagian ketiga adalah bahagian yang bukan lawatan sambil belajar ke neraka. Dia adalah penggambaraan yang sangat menakutkan. Dan kalau kita benar-benar baca Al-Quran, mudah-mudahan ada rezekilah saya dapat hadir lagi ke sini untuk menerangkan pada ayah ibu bahawasanya cara Allah menceritakan tentang api neraka Jahannam adalah seperti tentera yang mahu menyerang. Takkan tengok saja ada orang nak datang serang nilai. Relax, jangan buat apa-apa, tak ada apa-apa akan berlaku. Tak. Cara Allah cerita neraka, ambil contoh saja. Satu contoh saja. Inna jahannama kanat mirsada. Apabila seseorang itu kafir, dia nak dihisab, belum dihisab, dia akan dihisab. Dia akan nampak, dia akan dinampakkan Allah neraka Jahannam sedang bersembunyi untuk ambush dia. So, neraka Jahannam bukan semata-mata api, tetapi Allah gambarkan seumpama neraka Jahannam ini adalah tentera yang bersembunyi di sebalik gunung. Ya, kita nampak macam ada orang di belakang gunung yang menunggu masuk untuk mirsad, ambush. Dan takkan kita masih lagi tenang-tenang sahaja bila orang nak serang kita. Jadi cerita api neraka adalah cerita yang menyebabkan kita tak sedap duduk kalau tidak melakukan taubat. Bahagian yang keempat, saya selalu sebutlah, bahagian keempat ni adalah ayat konvo. Kan? Anak-anak kita di USIM, anak-anak kita di UKM baru saja Ta'aruf Week ataupun hari mereka orientasi. Tapi akan ada hari yang bersejarah bagi ibu bapa semua, iaitulah hari anak-anak kita mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa, kami telah persiapkan pentas untuk mereka meraih kemenangan. Wow. Jadi ayat ni ayat convocation yang sebenar.
sebaik-baik tempat untuk merayakan kemenangan adalah di sana. Di sini belajar je untuk rasa best ke tak best bila namanya konvo. Kadang Allah hadirkan pengalaman tertentu untuk kita dapat rasa akhirat lebih hebat. Macam tu sepatutnya. Tapi disebabkan tak berlakunya apa tadi, T nombor 4, apa dia? Baru tadi saya sebut, tuan-tuan. Kerana nombor 4 tadi tazakur. Ustaz ada sebutlah pasal mahfazat. So bila kita hadir convocation anak, best sebab anak-anak kita disebut nama, anugerah dekan pula tu, disebut nama ayahnya, ibunya, anak kita bagi ucapan pula kat atas pentas. Kita rasa bukan hanya kemuliaan milik dia, ini juga adalah kemuliaan kita. Kita rasa dihormati, dapat seat di VIP pula tu. Kalau macam ni lah kita umpama raja sehari, begitulah akhirat jauh lebih baik. So kita terus teringat akhirat. Jadi ini kelebihan bila kita ingat ayat-ayat Allah. Dan akhir sekali ayah ibu, bahagian yang kelima, telah pun saya huraikan tadi, iaitulah contoh macam mana hisab di padang mahsyar berlaku, di mana binatang-binatang diselesaikan dahulu dan orang kafir akan menunggu giliran. Dalam suratul Ma'arij digambarkan 50,000 tahun. Siapa kat sini umur 50,000 tahun? Tak ada. Ada pengalaman hidup 50,000 tahun? Tak ada. Ya. 500 tahun pun tak ada. Ini kan 50,000. Betapa lamanya tempoh terseksa menunggu. Sedangkan orang-orang beriman, mereka sudah dieskort oleh malaikat naik ke atas, yakni ke syurga. Sebab tu cerita ahli syurga terlebih dahulu, and then cerita pada mahsyar, sebab ada orang menderita kat situ. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ayah ibu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ayah ibu boleh temui saya di TV Al-Hijrah di Facebook ataupun di TV pada setiap hari Selasa pukul 7 pagi. Di situ saya berkongsi tentang kisah